Riyadhus Salihin, Babul Amril bil Muhafazati ala ma'tadahu minal khair. Bab perintah untuk kita muhafazah, untuk kita menjaga apa yang menjadi kebiasaan daripada perbuatan-perbuatan yang baik, amalan-amalan yang baik yang dibuat oleh seorang Muslim, disuruh oleh nas-nas agama untuk kita menjaganya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan perkara ini di dalam Kitabul Adab, maksudnya di dalam kitab adab seorang Muslim. Apa yang menjadi kebiasaan daripada perkara yang baik jangan ditinggalkan. Sedikit yang berterusan itu lebih baik daripada yang dibuat banyak sekali dan kemudian kita tinggal dah tak buat dah. Beliau menghimpunkan rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi menghimpunkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah mengenai hal ini. Dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya surah Ar-Ra'd, bahawa Allah Ta'ala tidak akan mengubah apa yang ada pada satu kaum sehingga mereka itu mengubah diri mereka sendiri. Ayat ini pada asasnya bermaksud Allah Ta'ala tidak akan mengubah seseorang yang buruk menjadi baik, baik menjadi buruk, melainkan orang itu sendiri yang memilihnya. Tak ada dalam agama orang boleh jadi baik dengan hanya minum segelas air yang dijampi kemudian jadi baik. Kalau itu boleh berlaku seperti mana yang boleh dibuat oleh sebahagian manusia yang mendakwa bahawasanya dia boleh jampi orang jadi baik, tentu Nabi tidak berdakwah. Nabi hanya panggil jemput mereka minum air saja. Dan saya selalu sebut, kita suruh polis tangkap mak rempit minum air, dia jual motor pada siang hari. Kalau agama boleh buat begitu, tapi Allah menyatakan tak mungkin. Orang yang baik tak akan boleh jadi jahat hanya kerana orang lain, umpamanya dia tak nak jahat, tiba-tiba Allah ubah dia bagi jahat, tak akan berlaku. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki. Persoalannya, siapakah yang Allah kehendaki? Allah mengkehendaki memberi petunjuk kepada siapa yang mahu petunjuk, dan Allah menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki. Siapa yang Allah nak sesatkan? Orang yang memilih kesesatan. Tidak ada di kalangan hamba-hamba Allah yang berusaha mencari petunjuk kemudian Tuhan menyesatkannya. Tak akan berlaku. Kerana wamallah bizzallamin lil abid. Allah Ta'ala tak zalim untuk hamba-hambanya. Tak akan berlaku. Kalau orang kata dia ni sebenarnya nak baik tapi tiba-tiba terjadi jahat, Allah Ta'ala tahu tentang diri, dan Allah menyuruh manusia bermujahadah untuk membaiki dirinya sendiri. Man jahada fina lanahdiyannahu subulana. Sesiapa yang berjuang pada jalan kami, kami tunjukkan pada dia, kerana kami tunjukkan pada dia jalan kami. Muhammad bin Munkadir adalah imam di kalangan imam-imam salaf yang hebat. Kata Imam Malik rahimahullah, apabila kami duduk di sisi Muhammad bin Munkadir, kami rasa kecil diri kami disebabkan kesalehannya. Kata Imam Malik. Kata Muhammad bin Munkadir yang dikatakan soleh, jahadtu nafsi 40 sanah hatta istaqamat. Aku berjihad untuk membetulkan diriku 40 tahun sehingga dia istiqamah. Kalau orang seperti dia 40 tahun, kita sepanjang hayat mesti membetulkan diri, kerana Allah Azza wa Jalla tidak akan mengubah manusia dengan secara miracle seperti itu, secara magic seperti itu, melainkan kita berusaha untuk mengubahnya. Saya selalu buat contoh yang mudah untuk kita fahami. Allah Azza wa Jalla
sediakan untuk Nabi SAW kenderaan dalam Isra dan Mi'raj, Borat, yang seperti mana yang kita tahu, satu kenderaan yang pantas. Dia sediakan kenderaan yang begitu pantas daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Allah sediakan. Nabi tak boleh buat apa, bukan kekuatan Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Tuhan yang menjalankan hamba-Nya. Dia tak kata Maha suci Tuhan yang menjalankan Muhammad, Maha suci Tuhan yang menjalankan Rasul. Kerana makam ketika itu ialah makam Muhammad, ialah makam hamba, dan Muhammad memang hamba, seperti dia Rasul dan dia hamba Allah. Tetapi Allah sebut tentang kedudukan statusnya sebagai hamba supaya memberi isyarat kepada kita, Muhammad tidak boleh melakukan Isra dan Mi'raj. Yang melakukannya ialah Subhanalladzi asra, Maha suci Tuhan yang menjalankan. Nabi disediakan kenderaan provided di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada lagi satu kembara penting Nabi, kalau kita lihat di dalam sirah, iaitulah hijrah. Hijrah Nabi perlukan kenderaan, tapi Allah tak sediakan kenderaan. Allah tak sediakan kenderaan kepada Nabi, walaupun Nabi, sehingga Nabi terpaksa untuk cari pembantu daripada seorang bukan Muslim, Abdullah bin Uraiq. Kenapa tak datang Borak supaya Nabi dapat naik Borak dan Borak boleh pergi ke Madinah, seperti mana datangnya di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Sebab peristiwa Isra dan Mi'raj adalah mukjizat. Kita tak disuruh untuk ikut Isra dan Mi'raj. Tak ada disunatkan pada malam Isra tertentu kita kena pergi Isra dan Mi'raj, tak ada. Kita tak dikenakan. Tetapi hijrah adalah sesuatu yang difardukan kepada umat manusia, bukan saja kepada Nabi, juga kepada kita, untuk kita berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lebih baik, daripada satu keburukan kepada kebaikan. Hal ini tidak boleh dilakukan dengan mukjizat. Hal ini tidak boleh dilakukan dengan percuma. Hal ini mesti dibayar harganya. Maka Nabi terpaksa cari kenderaan, terpaksa menyorok di gua, terpaksa mengambil jalan yang lebih jauh, terpaksa menyembunyikan daripada serangan musuh, terpaksa merancang dan merencana, memohon pertolongan Allah Azza wa Jal supaya memungkinkan rencana hijrah itu boleh berlaku. Tak ada borak, tak ada borak. Maka sesiapa yang nak ubah dirinya, sesiapa yang nak ubah kehidupannya, dia mestilah mengubah dengan usaha. Maka sesiapa yang nak ubah dirinya, sesiapa yang nak ubah kehidupannya, dia mestilah mengubah dengan usaha.